Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu as-salihat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni. Kita menyambung lagi perbahasan kita daripada risalah 40 amalan mudah menurut sunnah. Dan sebelum ni kita dah berhenti pada sunnah yang ke-21. Dan kita sambung lagi sunnah yang ke-22 ni pun kita dah baca sikit. Jadi kita perincikan sikit beberapa perkara, iaitu muka surat yang ke-64, membaca surah Al-Baqarah di rumah. Kita boleh tengok dalam buku ni muka surat 64, membaca surah Al-Baqarah di rumah antara sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamu Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bila mana Nabi bersabda, Nabi kata, la taj'alu buyutakum maqabir, inna syaitana yanfiru minal baitil ladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Nabi kata dalam hadis ni, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan jadikan rumah-rumah kamu seperti kuburan. Sebab apa? Sebab di kubur ini sifat dia sepi, sunyi, tak ada apa-apa, melainkan yang ada hanyalah batu-batu nisan yang kita tengok dan keadaan yang sendu. Itu ialah tabiat bagi tanah perkuburan, tak lebih daripada tu. Kemudian Nabi sebut dalam hadis ni, Nabi kata, inna syaitana yanfiru minal bait, sesungguhnya syaitan akan lari daripada rumah allazi tuqra'u fihi suratul Baqarah, yang dibaca padanya suratul Baqarah. Kita bahagikan hadis ni pada dua. Pertama, Nabi kata jangan jadikan rumah macam tanah perkuburan. Yang kedua, syaitan lari daripada tempat ataupun rumah yang dibacakan surah Baqarah. Daripada hadis ni kita boleh tengok, kalau kita buka dalam Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim oleh Al-Imam An-Nawawi, kita akan tengok Imam An-Nawawi membahaskan perbahasan daripada hadis ni pada banyak aspek, banyak angle dia tengok. Angle yang pertama, aspek yang pertama ialah tabiat tanah perkuburan itu. Tabiat tanah perkuburan tidak dibaca padanya apa-apa bacaan daripada Al-Quran. Itu yang pertama. Dan kita pun tahu bahawasanya Al-Imam An-Nawawi itu antara tokoh besar bagi mazhab Syafi'i, daripada kalangan Asy-Syafi'iyah. Tonggak kepada mazhab Syafi'i ni Al-Imam An-Nawawi. Dan kita pun tahu dalam mazhab Syafi'i antara pandangan yang terkenal ialah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala tidak mensabitkan sampainya bacaan Al-Quran pada si mati, dan ianya perkara khilaf. Bukan perkara ijma', tapi perkara khilaf. Beza dengan anak murid dia
iaitu Imam Ahmad bin Hanbal, yang mengatakan pahala bacaan Al-Quran kepada si mati itu sampai. Bukan bermakna sampai itu kena baca di kubur. Itu ada beza. Boleh baca di mana-mana, tapi kubur ini dia tidak sinonim dengan adanya bacaan Al-Quran. Mungkin ianya sedikit berbeza dengan pengamalan masyarakat kita setengah-setengahnya yang masih lagi membuat bacaan Al-Quran di kuburan. Pertama kita dah sebut tadi, pahala sampai pada si mati khilaf. Tapi baca Al-Quran di kuburan itu isu lain. Kita kena bezakan isu tu. Okay. Membaca Al-Quran dengan meniatkan pahalanya sampai kepada si mati, ada pandangan kata boleh, dan ianya sampai. Itu sabit kita dah sebut tadi daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Okay. Tapi kumpul orang ramai-ramai ataupun pergi baca Quran di kuburan, ianya isu lain, perkara lain. Okay. Dalam hadis ni, kalau kita tengok dalam syarah Sahih Muslim, Imam An-Nawawi walaupun dia tidak secara jelas nak kata benda tu tak boleh, okay, tapi dia cuba bawa nukilan-nukilan bahawasanya tanah perkuburan ini ialah tempat untuk kita mengingati mati. Ziarah kubur tu boleh, ziarah perkuburan itu boleh. Sebab hadis yang sangat terkenal, Nabi sebut dalam satu riwayat, Nabi kata, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabr, dulu aku pernah larang kamu daripada ziarah kubur. Sebab pada waktu tu ziarah kubur biasanya dia akan cenderung pada benda lain. Dia cenderung kepada mengagung-agungkan orang yang dikebumikan di situ. Sehinggalah Nabi sebut dalam hadis tadi, Nabi kata fal'an fazuruha, sekarang kamu boleh ziarah, kamu dah boleh pergi. Tapi ziarah kubur ini ialah kita pergi ziarah untuk kita mengingati mati, bukan mengingati si mati yang telah dikebumi di situ. Kita yang akan mati ni, kita ingat hidup kita ni tak lama, usia kita ni tak tahu bila Allah Ta'ala nak ambil. Kita pergi kubur untuk kita mengingati mati. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi kata dalam satu hadis, Nabi sebut dalam hadis tu, aksiru zikra hazimil ladzat, perbanyakkanlah olehmu buat perkara yang memecahkan kelazatan. Kelazatan sini dimaksudkan ialah dengan kelekaan dengan kehidupan dunia, yakni al-maut. Dalam hadis Nabi sebut iaitu mengingati mati. Dan antara cara mengingati mati ini ialah ziarah kubur. Dan ziarah kubur ini ialah ziarah yang simple, ziarah yang tak perlu pada upacara istiadat khusus, tak perlu kepada apa-apa kaifiat-kaifiat yang panjang lebar. Kita pergi ziarah, kita sebut macam mana yang Nabi sebut, kita buat macam mana yang Nabi buat. Bila mana sampai kubur, Nabi beri salam kepada ahlu ataupun penduduk yang ada di kubur tu lah, orang-orang yang dah mati tu. Okay. Dan lepas pada tu kita duduk dan kita merenung. Sebab itulah yang dalam banyak hadis sebut, Nabi ni kalau pergi ziarah ke perkuburan Baqi', Nabi akan duduk dan Nabi akan tengok sejauh mata memandang sebahagian daripada mereka yang telah dikebumikan di perkuburan Baqi'. Dia bukan kita pergi aim satu kubur, kita pun pergi duduk pegang batu nisan tu, itu pengamalan setempat. Tak kata salah, tapi kebanyakan yang pergi situ biasanya dia akan buat benda yang mukhalafah, berlainan daripada anjuran agama. Biasanya dia tak akan pergi kepada mengingati mati, tapi mengingati si mati, menangisi si mati, memori bersama dengan si mati. Bahkan dia akan pergi lebih sikit, dia bercakap pula dengan batu nisan tu. Yang tu dah lain dah, yang tu bukan. Cuma dalam hadis ni, jangan kamu jadikan rumah kamu seperti makabir, kubur. Sebab kubur ni tabiat dia sunyi. Tabiat dia ialah tabiat yang, orang kata apa, yang kosong, yang gersang. Itu tabiat di perkuburan. Okay. Kemudian Nabi sebut dalam hadis ni, syaitan akan lari daripada rumah yang dibaca padanya surah Baqarah. Okay, sekarang nak cerita tentang, tadi kata jangan jadikan rumah macam kubur. Maknanya kalau rumah tu sunyi sepi, tak ada apa, masuk situ, masuk dalam rumah sendiri,
Tak ada perasaan yang happy melainkan datangnya tiba-tiba datang runsing, humum datang. Teringat benda-benda yang tak sepatutnya teringat. Okey. Suasana rumah itu perlu diubah dengan satu usaha, iaitu membaca surah Baqarah. Sebab rumah yang macam ni ialah rumah yang ada syaitan padanya. Tinggal lagi syaitan tu ialah syaitan jenis ganggu kita, tak boleh tidur malam. Sebab kita kena tahu gangguan syaitan ni bukan hanya menyebabkan orang tu jadi histeria, orang tu jadi kerasukan, daripada muka elok berubah jadi herot muka, bukan macam tu. Itu salah satu daripada gangguan syaitan. Tapi antara gangguan syaitan, balik rumah je sempit dada, balik rumah je keserabutan yang sebelum ni tak ada, tiba-tiba datang. Okay. Walaupun dia bukan jenis tarik langsir, tolak pintu, tapi dia jenis macam tu. Balik rumah ada orang dia rasa galau semacam, dia rasa tak tenang, dia nak cepat-cepat keluar pada rumah dia. Okay. Itu ialah tabiat rumah yang sendu, orang kata. Dia tak ada suasana yang elok. Okay. Macam mana cara dia? Kata Nabi, baca padanya surah Baqarah. Okay. Bukan dipasang bacaan surah Baqarah, tapi baca surah Baqarah tu. Kita baca, tuan rumah tu baca. Okay. Dan baca tu dia boleh baca dengan kadar yang dia mampu. Kita tahu surah Baqarah ni antara atwalis surah min suwaril Quran. Surah yang paling panjang berbanding surah-surah lain dalam Al-Quran. Makan hampir 3 juzuk. Kalau kita tengok 2 juzuk dekat-dekat nak masuk 3, nak habis 3 juzuk. Itulah surah Al-Baqarah, 286 ayat. Banyak kelebihan berkaitan dengan surah Baqarah ni. Sama ada kelebihan dunia ataupun kelebihan akhirat. Antara kelebihan dunia ni, hadis ni lah yang kita duk baca sekarang ni, iaitu syaitan akan lari pada rumah yang dibaca padanya surah Baqarah. Okay, kita tengok dalam pengajaran hadis dia kata apa? Disunatkan membaca Al-Quran selain daripada mengerjakan salat-salat sunat di rumah, supaya ia hidup dengan zikir dan ibadah. Itu yang pertama. Rumah itu perlu dihidupkan dengan salat-salat sunat. Sebab tu tempat terbaik untuk kita melakukan salat sunat ialah di rumah. Mengikut pada perbuatan Nabi dan juga para sahabat, mereka memperbanyakkan salat sunat di rumah. Tapi tengok keadaan lah. Pada zaman dulu ni rumah bersebelahan dengan masjid, dan kadar capaian nak sampai ke masjid itu dekat. Maknanya kalau dia salat qabliyah ba'diyah di rumah, dia masih lagi belum terlepas untuk jemaah di masjid. Yang di-isu sekarang, rumah agak jauh pada masjid. Kalau dia salat qabliyah ba'diyah di rumah dia, memang dia tak akan sempat. Malaikat dia sampai, mungkin dia dah masbuk ataupun dah habis dah salat tu. Yang tu kena tengok kepada keperluan dan juga tengok kepada kadar capaian masing-masing. Cuma nak katanya, dia boleh memperbanyakkan ibadat-ibadat lain. Selain pada tu ialah membaca Al-Quran. Yang kedua dia sebut sini, Nabi SAW menyamakan rumah yang tidak dilakukan padanya ibadah seperti kuburan, kerana kubur adalah tempatnya mayat dan telah terputus amalan mereka. Itu yang kalau kita tengok, ini disebut oleh Mulla Ali Al-Qari. Dia kata kubur ni tempat mayat dikebumikan, dan tabiat mayat ni dia duduk diam. Dia tak buat apa-apa lah. Tak boleh, tak ada daya upaya dia untuk buat apa-apa. Kecuali kalau kita tengok ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Tapi hadis ni, peristiwa ni dia tak berlaku zaman Nabi, dia berlaku zaman Bani Israel, lebih awal lagi. Dalam hadis tu Nabi kata, hadithu an Bani Israel wala haraj. Ceritalah apa yang kamu nak cerita daripada Bani Israel, tak ada masalah. Dengan syarat, perhati riwayat tu elok tak elok. Sebab tu ada satu perbahasan di kalangan para ulama, riwayat Israiliyat bainal maqbuli wal mardud, di antara boleh pakai dengan tak boleh pakai. Tidak semua Israiliyat tu ditolak, dan tidak semua Israiliyat tu diterima. Nak tahu riwayat Israiliyat ni boleh terima tak boleh terima, kena tengok kepada penilaian sanad dia tu lah. Cuma yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ni termasuk daripada riwayat yang hasan, iaitu kata Nabi, nafarun min rajulin min Bani Israel,
sekumpulan lelaki daripada Bani Israel. Lelaki-lelaki ni ialah orang-orang yang saleh, orang yang baik, orang yang dekat dengan Tuhan, banyak buat ibadah. Bila mana dia orang ni banyak buat ibadah, tiba-tiba timbul dalam hati ni perasaan nak tahu mati tu macam mana. Timbul dalam hati perasaan nak tahu mati macam mana. Akhirnya lelaki-lelaki ni 7-8 orang ni, antara 3 ke 10 orang, sebab nafarun tu bilangan dia macam tu lah dalam bahasa Arab. Okay. Dia orang buat keputusan, kita pergilah dekat mana-mana kawasan kubur ni, kita berdoa pada Allah supaya Allah Ta'ala keluarkan mana-mana orang yang dah dikebumikan tu, lalu kita interview dia, mati ni macam mana rasa. Ini cerita Bani Israel, Nabi cerita pada para sahabat. Jadi dia orang pun pergi ke kubur, dia orang salat di kubur, dia orang berdoa. Dia bukan minta pada si mati, dia salat di kubur. Itu mungkin syariat yang terdahulu, ianya dibenarkan. Tapi dalam syariat kita ni, perbahasan tentang salat menghadap kubur pun semua ni, dia ada sedikit perbahasan lah. Okay. Cuma nak sebutnya ialah dia orang berdoa sehinggalah terpecahnya satu kubur tu, dia terbuka dan akhirnya keluar satu orang lelaki. Tuan-tuan boleh bayang, hadis ni dia macam scary sikit. Sebab pemuda Bani Israel ni dia minta pada Tuhan, ya Allah keluarkanlah satu orang daripada kalangan hak mati-mati ni, supaya kita boleh interview, tanya apa yang sakit, apa yang payah daripada mati ni. Maka satu kubur, keluar satu orang lelaki. Satu orang lelaki tu penuh dengan tanah, kecuali kawasan dahi dia. Kawasan dahi dia tak kena tanah. Dia keluar, dia kata pada pemuda-pemuda ni, kenapa kamu minta pada Tuhan supaya aku ni keluar? Bukankah kamu tahu daripada kematian itu yang paling sakit ialah saat dicabutnya nyawa? Sebahagian riwayat dia kata lelaki ni telah mati 100 tahun. Ada riwayat kata 1000 tahun. Bila mana pemuda tu tanya, yang mana paling sakit dalam mati ni? Yang keluar dari kubur tu tadi, dia kata yang paling sakit ialah waktu malaikat maut cabut nyawa. Dan sakit dia tu tak hilang lagi sekarang ni, walaupun dah 100 tahun mati. Okay. Dan lelaki yang mati tu dia kata pada pemuda ni, kamu semua kena doa pada Allah Ta'ala supaya aku masuk semula dalam kubur ni, dan berpisahlah roh aku dengan jasad aku ni, bukan dengan cara malaikat maut datang. Aku tak sanggup nak rasa sekali lagi. Cukup yang tu je. Okay. Itulah cerita dia. Tak ada lah cerita pelik-pelik macam tanah kubur, tak ada dah. Banyak tu je cerita dia. Okay. Cuma nak katanya ini ialah bab berkaitan dengan kubur, dan kita tak perlu buat ni cerita umat dulu. Tuan-tuan tak perlu nak try lah benda ni. Tak payah try. Okay. Dah ada orang try dah pun. Okay. Cuma nak katanya ialah cerita bab mati ni ialah cerita yang berkaitan dengan sesuatu benda yang luar pada kekuasaan kita. Bila mana Nabi kata ada azab kubur, ada hadis panjang cerita tentang azab kubur, ianya satu benda yang luar daripada rasional kita. Tapi ianya ialah benda yang sabit, ada. Benda yang tak boleh dinafikan. Okay. Kemudian C dia sebut sini, amal ibadah akan menjauhkan seseorang daripada syaitan. Dalam hadis ini terdapat anjuran membaca surah Baqarah untuk menghalau syaitan. Maknanya dalam hadis ini Nabi suruh kita baca surah Baqarah. Okey. Muka surat 65 dia kata, maka sesiapa yang mempunyai gangguan di rumah amat digalakkan untuk membaca surah Baqarah di rumahnya. Sebab dalam hadis Nabi sebut antara fadilat surah Baqarah ni, kita boleh tengok dalam tafsir Ibnu Katsir. Bila mana Ibnu Katsir dia nak terjemah ayat pertama surah Baqarah Alif Lam Mim, dia cerita dulu kelebihan surah Baqarah ni secara keseluruhannya. Dia datangkan hadis-hadis sebanyak mungkin untuk cerita. Antaranya ialah dia kata orang yang baca surah Baqarah dengan Ali Imran akan datang pada hari kiamat nanti kumpulan awan yang akan menaungi dia di padang mahsyar, supaya tak kena panah, dia tak jadi hangat tengah duduk di padang mahsyar tu. Sebahagian riwayat kata tak datang kumpulan awan, tapi dia datang sekumpulan burung
yang membentuk satu teduhan, naungan. Jadi orang yang baca tu duduk bawah tu. Kemudian Nabi sebut dalam hadis, walan yastati'ul batalah. Siapa yang baca surah Baqarah, dia akan kebal daripada cubaan mana-mana ahli sihir. Tak boleh. Nanti kita akan sebut kebal macam mana. Okey, sebab Nabi kata lan tastati', tak akan boleh ditembusi oleh mana-mana sihir. Maknanya sihir tu mungkin boleh beri pengaruh pada dia, tapi tak memberi pengaruh sepenuhnya. Tak beri pengaruh sepenuhnya kepada orang yang kena, dan orang yang kena tu pula baca surah Baqarah. Okey. Muka surat 65 dia sebut sini, ulama mencari hikmah pengkhususan surah Baqarah dalam hadis ni. Kenapa Nabi kata siapa yang baca syaitan lari pada rumah dia? Yang pertama, kalau kita tengok daripada Al-Munawi dan juga daripada Tuhfatul Ahwazi syarah kepada Jami' Tirmizi, sebahagian ulama mengatakan dikhususkan surah Baqarah untuk menghalau syaitan kerana dalam surah ini terlalu banyak mengandungi hukum-hukum Tuhan. 286 ayat. Kalau kita tengok, macam-macam dihidangkan dalam surah ini. Hukum hudud ada, hukum berinteraksi dengan orang kafir ada, cerita-cerita umat terdahulu pun ada, macam-macam. Macam mana nak berhadapan dengan ahli kitab, semua ada. 286 ayat ni sangat banyak ayat berkaitan dengan nukilan sejarah orang dahulu, perangai ahli kitab, hukum hakam syariat. Sebab tu kalau kita baca dalam surah Baqarah ni, kita akan bertemu ayat yang paling panjang dalam surah Baqarah. Sebelum habis surah Baqarah ni, dia ada satu ayat Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh falyaktub bainakum katibun bil adli. Ayat tu kalau kita buka, satu muka surat penuh, satu ayat. Itu duduk dalam surah Baqarah. Ayat tu cerita apa? Cerita macam mana nak manage hutang piutang dalam kehidupan manusia. Urus hutang ni. Orang yang nak berhutang kena ada catatan, kena ada agreement, kena ada hitam putih, kena ada saksi. Satu muka surat cerita tentang pengurusan hutang. Nak lantik saksi, saksi macam mana? Kena lantik satu orang lelaki. Kalau tak ada lelaki, kena lantik perempuan. Perempuan berapa bilangan dia? Semua diterangkan dalam ayat tu. Tujuan dia apa? Keharmonian hidup bermasyarakat. Islam tak larang mana-mana orang nak berhutang, tapi Islam larang orang berhutang tak bayar hutang. Itu dilarang. Tapi nak katanya ayat tu, surah ni komplit ada. Okey. Yang kedua antara hikmah dia sebut sini, sebahagian ulama mengatakan kerana surah ini mengandungi banyak nama-nama Tuhan, sebab dia paling panjang, nama Tuhan akan banyak berulang, sama ada pada al-fasilah iaitu penutup setiap ayat. Contohnya innahu huwat tawwabur rahim, innahu huwas samiul alim. Banyak yang diulang dalam surah Baqarah ni. Okay. Yang ketiga dia kata, sebahagian ulama mengatakan kerana ia surah yang sangat panjang, maka syaitan berputus asa untuk menggoda orang yang membaca surah ini kerana kesungguhannya terhadap agama. Itu yang paling jelas kita boleh tengok. Satu orang yang baca surah Baqarah, dia struggle baca surah Baqarah. Sebab surah Baqarah bukan macam surah Yasin 83 ayat. Bukan nak kata baca surah Yasin tu salah. Tak salah pun. Kita boleh baca mana-mana surah yang kita nak. Okay. Cuma surah Yasin 83 ayat. Kita baca surah Kahfi 90 lebih. Kahfi panjang sikit berbanding orang kata 110. Okay. Dia panjang sikit berbanding surah Yasin. Tapi surah Baqarah 286 ayat. Tuan-tuan tengok, orang yang baca Quran okey. Bukan sangkut-sangkut. Bukan bacaan Quran dia bertatih-tatih. Dalam hadis Nabi sebut orang baca Quran yang tak mahir ni disebut sebagai yuta'ti'. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi juga dalam kitab dia Al-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Saya tak ingat riwayat asal daripada mana. Cuma saya ingat dalam kitab tu ada sebut hadis ni. Kata Nabi, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir baca Quran bersama dengan dia para malaikat. Waman yuta'ti'u falahu ajran, kata Nabi. Siapa-siapa yang baca Quran merangkak-rangkak, yuta'ti' ataupun yuta'ta', sebahagian riwayat sebut macam itulah, maka dia dapat 2 pahala. Okay, bukan nak syarah hadis ni, cuma saya nak sebutnya ialah kalau orang yang mahir baca Quran tak sangkut bacaan dia,
Kita kata kadar purata dia boleh habis untuk surah Baqarah ni 2,5 jam ke 3 jam tak lari. Itu dia punya tempoh dia. 2,5 jam ke 3 jam. Kalau dia baca laju, tu pun dia akan terkandah juga pada mat mungkin dia akan langgar lah sikit. Tapi kalau bacaan yang tartil, bacaan yang mutawatir, dia baca betul, dia tak tergesa-gesa, 3 jam ataupun 3,5 jam itu normal. Tuan-tuan boleh bayang, dia ambil masa 3 jam untuk baca keseluruhan surah Baqarah. Struggle. Sebab Yasin yang orang duk baca ni, bacaan-bacaan umum, orang mungkin boleh habis dalam masa paling cepat mungkin 30 minit, 35 minit lah. Ada orang boleh sampai 45 minit. Ikut pada kadar bacaan. Okay. Cuma nak kata surah Baqarah ni dia panjang. Dan orang yang boleh baca memang struggle lah orang tu. Sebab saya ingat pengalaman saya sendiri lah. Hafal surah Baqarah ni ambil masa sebulan, 2 bulan. Waktu tu baru tingkatan 4. Kita masuk program tahfiz ni 2 bulan. Sebab masuk-masuk tu tak ada experience tahfiz lagi. Jadi orang-orang yang baru nak start hafal Quran ni biasanya dia tak cepat lagi, dia lambat. Ada orang dia cepat. Tapi saya tak, bukan daripada golongan yang baca lekat terus. Maknanya ada banyak sangkut jugalah. 2 bulan ataupun ke 2 bulan setengah untuk habis complete orang kata apa surah Baqarah tu. Okey. Dan bila mana kita dah selesai hafal, kita nak ulang bagi kita ingat surah Baqarah tu, kita akan ulang satu surah. Orang yang hafal Quran, dia akan ulang 1 juzuk, 2 juzuk. Sebab dia kira pakai kaedah juzuk. Biasanya setengah zaman-zaman budak-budak tahfiz ni dia akan buat murajaah Quran dia 3 ke 5 juzuk. Bagi orang yang rajin betul dia boleh pergi 10 juzuk sehari. Cuma kalau dia baca 3 juzuk sehari, kadar dia baru satu surah Baqarah. Ada orang dia baca sejuzuk sehari, macam ikut daripada kemampuan dia lah. Yang penting dia tak tinggal betul. Cuma nak katanya surah Baqarah ni dia merangkumi. Dan bila mana kita nak amal sunnah ni, bukanlah kita kena baca one shot sekaligus, tak berhenti. Kita boleh bedak-bedak lah, bagi-bagi. Kita nak baca sekerat dulu, sejuzuk dulu pagi, manalah masa sehari tu kita nak habis sikit. Tapi saya tahu bagi orang yang tak biasa dengan Quran, berat, memang berat betul pun nak boleh habis ni. Memang sangat berat. Sebab saya kira lah puratanya ialah orang yang hafal Quran, kalau dia baca elok 1 juzuk 1 jam. 1 juzuk 1 jam. Okay. Jadi kalau tuan-tuan tengok, syaitan duk tunggu bila dia nak stop. Tak stop sampai kesudah, syaitan pun keluar pada rumah tu. Dia ni rajin terlebih hari ni, sampai 3 jam duduk depan tu. Keluar, hari ni keluar seekor, esok keluar 2 ekor pula. Okey. Kalau orang tu baca continuously, tapi ia bukan mudah lah. Cuma nak katanya bagi orang yang mulazamatul Quran, dia melazimi Quran, benda ni ringan lah bagi dia. Benda ni ringan. Saya pernah lah rasa kita ulang Quran ni 3 juzuk, 4 juzuk ni rasa pendek. Sekarang dia dah rasa berat sebab dengan komitmen kerja apa semua banyak ni, kita tak rasa macam zaman dulu lah. Okay. Cuma nak kata kalau tuan-tuan dengar ada orang boleh baca Quran 10 juzuk sehari, itu real. Memang ada orang macam tu. Memang wujud orang macam tu pun. Budak-budak yang belajar ke ataupun yang hafaz saya sini, memang golongan tu wujud. Okay. Cuma nak katanya kalau satu orang tu dia ulang Quran, terutamanya dia baca surah Baqarah ni, memang akan take time yang lama. Cuma orang yang baca tu dia tak rasa lama. Tapi masa yang dia ambil itu biasanya sama je lah, lebih kurang sama ada 2 jam, 3 jam, itu tak lari untuk surah Baqarah. Okay. Jadi sebab itulah syaitan berputus asa sebab orang ni dia baca. Cuma saya sebut, untuk memujarabkan larinya syaitan pada rumah, untuk kita baca surah Baqarah ni, macam mana cara dia? Kalau tuan-tuan baca sepintas lalu, dia dah dikira baca lah, tapi dia kurang kuat. Dia perlukan pengamatan waktu baca tu. Nak kena tengok, nak kena perhati ayat ni cerita tentang apa. Paling elok dan paling mudah lah kita carilah mana-mana laman web ke, kitab-kitab yang buku-buku zaman sekarang ni yang tulis sinopsis surah ni cerita apa. Paling kurang, sebab waktu kita baca tu nak belek tafsir ataupun nak belek terjemahan tak sempat. Paling kurang kita baca tu kita nampak
Main point surah ni nak cerita apa? Sebab surah Baqarah ni antara cerita paling besar dia ialah cerita lembu tu lah, sapi betina tu, cerita lembu tu. Dan kalau tengok, kalau kita baca dalam tafsir, macam kita baca dalam tafsir Hamka baik Al-Azhar, ataupun kita baca dalam Ibnu Katsir terjemahan, kita akan tengok riwayat tentang nak mensabitkan cerita sebenar tentang lembu tu pun banyak khilaf di kalangan para ulama. Ada yang kata macam ni bentuk dia, ada yang kata macam ni bentuk dia. Cuma tuan-tuan kena tahu, surah Baqarah cerita dia tauhid. Kalau tuan-tuan baca cerita tentang sapi betina tu ataupun cerita tentang lembu betina ni, dia macam nak pergi mengagungkan lembu tu, riwayat tu problem. Sebab kita kena tahu, inti sebenarnya ialah tauhid. Allah Ta'ala nak suruh Bani Israel buangkan rasa hebat pada binatang. Sebab waktu tu waktu Bani Israel ni, antara riwayat yang paling sahih lah, antara riwayat yang paling kena dengan sebab turun surah tu ialah berlakunya rasa nak besarkan lembu tu. Rasa nak besarkan dia bermula pada peristiwa Samiri tu lah, bila mana Nabi Musa naik ke Bukit Tursina, ditinggalkan 40 hari Bani Israel. Waktu tu Samiri telah kempen satu sembahan baru, akhirnya dia orang sembah. Pendek ceritanya, sembahan itu ialah lembu. Turun Nabi Musa, buang sembahan lembu tu. Okay. Tapi dia ada satu penyakit. Bani Israel dia tak makan lembu lepas pada tu. Ni bukan saya cerita sensitif, mungkin ada orang dia akan perasan ada agama di dunia ni yang hormat lembu, tu cerita lain. Okay. Nak cerita daripada perspektif Bani Israel dulu. Okay. Waktu dia tak makan itulah Allah Ta'ala nak ceritanya buang sifat tu. Tak makan sebab nak mengkuduskan lembu tu. Kan ada sebahagian masyarakat kita ni tak makan makanan-makanan tertentu, haiwan tertentu kerana percaya ada sumpahan tertentu. Ni perangai dia. Dia ada percaya sial, majalnya makan benda macam ni. Ada setengah-setengah masyarakat, ada setengah-setengah pecahan suku dalam Melayu ni tak makan kerbau tertentu. Tuan-tuan tengok sebahagian orang Minangkabau dulu lah kot, sekarang mungkin tak ada dah. Tak makan kerbau ni, tak makan. Sebab percaya kerbau ni ada something lah dalam sejarah dia orang. Lepas tu ada sumpah tertentu. Ada orang tak makan ikan tertentu sebab percaya ikan ni lah yang telah tolong family dia jadi kaya raya. Ada orang bawa cerita ni. Walaupun yang suruh jangan makan ikan ni dia jatuh miskin sebab dia berjudi pun. Bukan jatuh miskin sebab infak harta ke apa. Tengah-tengah duduk tepi sungai tu, duduk terfikir, aku nak cari macam mana harta aku. Tiba-tiba datang satu ikan ni, ikan tu ranga mulut dia luah, ada emah dalam tu. Dia pun ambil emah tu, dia pun sumpah, keturunan aku tak boleh makan ikan ni. Lepas tu ada orang bawa cerita, ada keturunan dia yang ke-7, ke-8 apa-apa semua duk makan, muntah darah apa semua. Percaya ada sumpahan tu. Percaya ada sumpahan itu. Jadi dia ada sikap mengkuduskan haiwan. Sebab poin surah ni ialah jangan divert tauhid pada Allah Ta'ala. Hormati makhluk-makhluk sekeliling. Bukan makna kata kita buat lebih kurang dengan binatang, buat baik dengan binatang tu disuruh, tapi mengkuduskan binatang tu tak boleh. Sebab kalangan Bani Israel, hatta orang Arab pada waktu ni pun, kalau kita tengok waktu turun surah Baqarah ni, dia orang sendiri pilih setengah-setengah binatang yang mana binatang tu tak boleh dikacau, dan dia orang akan buat tanda di telinga. Antaranya unta yang melahirkan anak tu, dia keluar betina derek sampai 10 kali. Unta ni ada gelaran dia, tak boleh kacau. Kambing yang melahirkan anak betina kembar 10 kali. Kambing ni tak boleh kacau. Biri-biri ni tak boleh kacau. Okay. Sebab apa? Dia ada kelebihan dia. Yang ni tak boleh kacau. Ataupun dalam masyarakat kita percaya kura-kura ni buat balik dia punya tapak, tengok, oh warna emas, yang ni kena simpan, yang ni ibu duit. Ada orang percaya macam tu. Okay. Ya, ada saja action ini dia dah ganggu tauhid. Kita bacalah surah Baqarah sepanjang-panjangnya sampai habis 3 kali khatam pun sehari, tapi masih percaya kerana ikan puyuh yang ada dalam rumah ni lah pencuri tak masuk jahanam.
Bacaan surah Baqarah tak valid. Kita ada benda tu, sedangkan baca tu nak bagi buang benda tu, tapi tak boleh buang. Sebab tu nak bagi mujarab faham. Sebab tu saya sebut, kalau kita ada masa faham Quran, kita akan kurang masa nak dengar benda lain yang mengarut. Kita akan kurang masa. Kita akan kekurangan masa nak pergi ke tempat-tempat tu. Sebab anda akan tengok Quran akan menghidangkan sebanyak mungkin benda yang akan menyibukkan anda dengan kajian-kajian. Sebab tu kata Imam Asy-Syafi'i, setiap kali aku baca Quran, bertambah benda baru yang aku perhati. Sebelum ni aku perhati angle dia macam ni, lepas baca macam lain pula nampak. Bertambah, dia benda yang berkembang. Sebab sifat ilmu dalam Quran ni dia berkembang. Okay. Yang keempat, muka surat 65, sebahagian ulama mengatakan dikhususkan surah ini kerana mengandungi hukum hakam. Pertama kita dah sebut tadi, cerita wali-wali Allah. Nak tengok cerita wali-wali Tuhan, tuan-tuan boleh tengok cerita wali-wali yang ada dalam surah Baqarah. Antaranya kita baca daripada juzuk 3, kita akan tengok adanya cerita satu orang lelaki pergi satu tempat, tempat tu telah dimatikan, telah digersangkan selama 100 tahun. Dia duduk situ, dia tidur, bukan gersang, dia sampai tempat tu dah hancur. Dia terfikir macam mana Tuhan akan bina balik tempat yang hancur. Dalam duk terfikir tu, dia tertidur selama 100 tahun, dia bangkit balik, tengok makanan yang dia bawa bekal tu tak berubah pun. Yang tu adalah surah Baqarah. Yang ni cerita wali ni cerita wali betul. Tuan-tuan tak payah dengar wali-wali yang mengarut tu, wali-wali yang telah mencalonkan Firaun jadi raja Mesir, itu cerita tak tahu tahuan ala. Okay. Yang dalam surah Baqarah ni sangat banyak cerita macam mana Nabi Ibrahim nak tengok Tuhan, akhirnya Allah Ta'ala suruh itu ini. Cerita macam mana Nabi Ibrahim nak bina Kaabah, itu semua terkandung dalam surah Baqarah. Cerita macam mana Harut dan Marut, ni semua ada dalam surah Baqarah ni. Sihir paling besar macam mana, sekecil-kecil sihir macam mana, di mana bermulanya sihir, semua tu terkandung dalam surah Baqarah. Tuan-tuan tak akan puas untuk tengok benda tu. Okay. Peringatan, nasihat pun banyak. Cerita mukjizat, hujah-hujah lawan kufur, pembongkaran tipu daya syaitan pun ada. Khabar tentang laknat Tuhan dan laknat Allah terhadap orang yang menerima laknat, semua ada dalam surah Baqarah. Sebab tu kita akan tengok juzuk 1 daripada Alif Lam Mim sampai masuk sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum, permulaan juzuk yang kedua. Satu juzuk tu Tuhan cerita tentang bagaimana berinteraksi dengan ahli kitab yang jahat, merujuk pada Yahudi, rabai Yahudi. Apa yang ada dalam akidah mereka? Mereka bermusuh dengan malaikat. Malaikat mana yang diorang bermusuh? Oh, tuan-tuan tengoklah surah Baqarah ni banyak. Okay. Waktu tuan-tuan baca, tuan-tuan akan generate knowledge yang baru. Tuan-tuan akan nampak, okay, ini angle dia. Itu yang dipanggil sebagai tadabbur. Kita akan nampak benda tu. Okay. Waktu itulah tuan-tuan sedang membina benteng diri, tak akan kena tipu dengan syaitan. Tak akan kena tipu dengan syaitan. Tuan-tuan akan tengok macam mana ahli kitab memalsukan isi-isi dalam kitab. Apa perangai ahli-ahli kitab zaman Nabi? Kita baca dalam surah Baqarah, kita akan tengok Tuhan sebut, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu kata pada Rasul ra'ina. Ra'ina ni maksud dia apa? Kalimah celaka, tapi dia main dengan kalimah tu nampak macam elok. Dia macam satu hadis, satu orang Yahudi beri salam pada Nabi, Assalamualaikum. Assam maksud dia maut. Bunyi lebih kurang dengan assalam. Itu perangai Yahudi. Sebab tu kita akan tengoklah tu, tujuan dia baca kisah Yahudi tu bukan duk fikir, rupa-rupanya perancangan Yahudi ni banyak kepada kita orang Islam. Ada orang dia gelong ke arah tu. Dia pergi duk fikir, surah Baqarah ni telah mendedahkan pada kita macam-macam, Freemason apa semua. Yang tu mungkinlah ada CP-CP. Okay. Tapi poin dia nak sebut, akan berulang perangai ahli agama yang jahat dalam agama Islam pun. Itu poin dia. Poin dia ialah yang perangai suka tipu kitab, yang perangai baca kitab tak habis, yang perangai kod kata-kata ulama tak habis, kerak tinggal tu,
akan melekat pada kamu, kaum kamu sendiri, agama kamu sendiri, iaitu agama Islam. Sebab tu kita akan tengok skema di kalangan agamawan ni wujud di semua agama, termasuk agama Islam. Sebab tu tuan-tuan tengok, ada orang datang bawa dakwaan dan ada orang mengambil keuntungan di atas tak perasannya orang Islam terhadap maklumat yang dia dah ada. Sebab tu saya kata, orang yang baca surah Baqarah, bukan syaitan lari daripada rumah dia. Dia telah bina benteng pada diri dia, dia baca, dia fahami tafsir, dia bina benteng pada diri dia untuk tidak mudah terkalah dengan dakwah yang berbagai-bagai. Tuan-tuan tengok bulan ni, macam-macam benda yang berlaku pada orang Islam. Antaranya negara kita ni, ada orang kata datangnya keturunan Nabi yang ke-38. Datang Penang kan? Dia datang Penang. Dia main Penang. Dia main USM lagi. Okay. Saya tak nak campur lah dia tu betul ataupun tidak. Cuma kita tengok orang duk cerita dia datang pada Morocco. Dalam masa yang sama, tokoh ulama daripada Morocco pun datang. Penang dua-dua datang. Yang tak betul pun datang, yang betul pun datang. Okay. Tuan-tuan boleh pilih dua-dua. Ada setengah negeri dia dah cut awal-awal. Okay. Cuma saya nak katanya, kalau orang yang mengamati, menyoroti apa yang ada dalam surah Baqarah, kita tak akan mudah tertipu. Orang yang ambil masa dengan Quran, dia telah create benteng untuk diri dia. Sebab tu tuan-tuan, ambil masa faham Quran elok. Paling-paling kurang pun kita tahulah main point bagi surah Baqarah tu apa. Sebab saya nak sebut sini, ada orang bila mana baca hadis ni, dia nampak kita baca je surah Baqarah, syaitan akan auto keluar pada rumah. Memang dalam hadis Nabi sebut macam tu. Cuma saya nak sebut sini ialah dia tidak berlaku seperti sebuah magic yang kita duk tengok dalam TV ataupun cerita-cerita pertunjukan magic tu, bukan. Baca keluar, bukan. Sebab agama dia datang memenuhi jiwa orang yang menganut agama tu. Bila mana anda baca surah Baqarah, kalau bacaan itu bacaan yang kosong, macam mana satu ekor burung kakak tua diajar untuk beri salam, boleh beri salam, tapi burung kakak tua beri salam tak akan dapat pahala macam kita beri salam. Sebab burung tu, burung kakak tua ke, burung tiung ke, tarik lidah dia, lepas tu hiris-hiris sikit lidah dia, nak bagi dia boleh bercakap, tengok orang dia pun Assalamualaikum. Salam dia tak valid. Burung yang melantunkan salam tu, dia tak akan dapat macam dalam hadis Nabi kata, afshus salamu bainakum idza fa'altum tahabbtum. Kalau kamu buat, kamu akan saling sayang menyayangi, kamu sebarkan salam. Kalau burung tu diberi salam, dia tak akan dapat apa-apa sebab dia ikut tuan dia je. Okay. Kita tak nak pembaca Al-Quran dia kaku macam burung. Dia baca, sedap bacaan dia, habis maqamat dia boleh baca, tapi bacaan tu tak masuk dalam diri dia. Dia tak tahu apa matlamat daripada baca. Sebab tu saya nak sebut sini, bertatih tak apa, tapi pastikan kita gain ataupun kita generate something daripada Quran. Bagi saya perhabis sikit, lepas kita azan lepas pada ni. Okay. Saya nak perhabis poin ni je. Okay, sebab ni pun dah habis dah. Saya nak sebutnya ialah yang terakhir. Tuan-tuan tengok, para sahabat, sebahagiannya wafat sebelum Quran sempurna. Sebahagiannya. Quran tak habis turun lagi, dia orang dah wafat. Okay, saya nak sebut sini. Tapi walaupun Quran tak habis turun, mereka tidak terkecuali untuk tersenarai dalam penghuni syurga dengan effort yang dia orang buat. Memanglah dia orang ada kelebihan sebab dia orang sahabat Nabi. Cuma dia orang cuba untuk gain, untuk dapatkan sebanyak mungkin kebaikan. Tuan-tuan tengok ada sebahagian sahabat mati umur muda 30 lebih, Quran tak habis turun. Nabi kata kematian dia telah bergegarnya arasy Tuhan. Saya nak sebut sini ialah kita yang Quran dah habis turun ni, kita ada peluang tu. Peluang tu ada. Okay. Sebab tu saya kata, kalau kita rasa kita tertinggal banyak, jangan rasa rugi. Sebab syaitan dia nak kita rasa itulah. Syaitan memang dia nak kita tak payahlah belajar, cukup lah, habis takat tu lah, dah selesai dah. Okay. Jangan putus asa untuk memahami Quran. Sebab Quran akan berubah menjadi benteng pada orang tu bila mana orang tu selangkah dia
memahami Quran. Sebab tu kalau tuan-tuan faham kenapa nak baca Quran ni kena sebut a'udzubillahi minasyaitanirrajim, kena sebut. Baca hadis tak kena sebut a'udzubillahi minasyaitanirrajim, tapi baca Quran kena sebut. Sebab selangkah orang tu start buka Quran, dia sudah cuba untuk larikan diri dia daripada tipu daya syaitan. Sebab tu syaitan tak akan duduk diam dengan orang yang start nak baca Quran, faham Quran. Tuan-tuan boleh tengok, kelas baca Quran mungkin ramai, kelas faham Quran dia kurang sikit. Orang tak berapa nak pergi. Sebab biasanya orang yang join kelas faham Quran ni, dia generate something. Dia akan membentuk kefahaman yang universal. Jauh daripada rasa nak pelekeh orang, jauh daripada nak rasa pendapat aku paling betul, yang dia kurang betul. Sebab Quran dia bagi satu pandangan sarua dalam kehidupan. Kita nampak secara latar, dataran kehidupan sebenarnya. Saya nak beritahu yang itulah. Okay. Daripada sunnah ni, supaya tuan-tuan semua dapat nampak, usahalah untuk faham Quran, hiasilah diri kita, jangan jadikan rumah kita sebagai kuburan. Macamlah hadis ni, jangan jadikan hati kita tu sebagai kuburan. Tak nak rasa nak faham Quran. Hati kita jadi kubur dulu sebelum rumah jadi kubur. Itu satu benda yang merugikan. Okay. Saya nak sebutnya supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat sesuatu pada malam ni. Selain pada kita berusaha nak baca Quran bagi betul, antara benda yang Tuhan nilai ialah faham Quran. Sebab ada sahabat mati Quran tak selesai, masuk syurga. Jadi kita ni ada peluang nak capai darjat sahabat, takkan mampu dah kita. Cuma kamu boleh berusaha, tinggal lagi kamu nak ataupun tidak. Okay. Jadi kita berpada situ je untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri pada kita rahmat dan berkat, dan moga kita dapat nampak apa sebenarnya daripada konsep baca Quran di rumah ataupun membaca Al-Quran. Jadi setakat tu saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.